إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله Tuhan kami, kepada kami taufik hidayah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau berikanlah juga ahli Qur'ah ini, taman ini dan penduduk kampung ini ya Allah, taufik dan hidayah ya Allah. Yang tak suka datang masjid, kau lembutkan hatinya, kau terangkan hatinya, kau bakakan hatinya ya Allah, agar mereka boleh datang ke masjid dan datang ke surau ya Allah, sembahyang berjamaah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lembutkan hati mereka ya Allah. Pilihlah mereka ya Allah, jangan kau biarkan mereka di dalam kesesatan ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah atas rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma ta'khir fahmi. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala punya ramai-ramai manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman ni. Allah pilih banyak ni datang ke jemaah. Ya, itu pun dah tak larat dah. Umur pun dah senja-senja dah. Itu tandanya yang Allah pilih aja. Ingatlah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Surau mesti dah tanda datang ke ya. Nanti mati pasti orang bawa datang surau. Main jenazah kat atas dia, nak tanda pasti datang. Memanglah tentang akhirat ni hamba yang terpilih saja. Hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh sembahyang tahajud, yang boleh baca Quran, yang boleh berzikir, yang boleh bertasbih, yang boleh datang sembahyang berjamaah. Hamba yang dipilih saja. Sebab itu penduduk syurga ni, orang masuk syurga ni tak ramai. Nabi bagi tahu dah, penduduk syurga ni dalam 1,000 seorang sahaja dimasuk ke dalam syurga Allah. 999 penduduk neraka. Sebab betul lepas subuh Nabi bagi tahu dah. Lepas maghrib pun Nabi bagi tahu dah. Kamu jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Jangan tak baca. Kenapa? Seandainya nama kita ada di pintu neraka, siapa yang baca pada pagi ni tadi baca, Allah padamkan namanya di pintu neraka. Tu untungnya. Ya, kalau siapa semayang, kalau siapa tak semayang, terlajak subuh biawak, habis ya. Nampak? Berapa ramai orang tak semayang? Berapa ramai orang tak semayang dan berapa ramai orang tak boleh datang semayang berjemaah? Pergi kerja boleh. Ya, cari duit boleh. Tapi semayang berjemaah tak boleh. Ingatlah ini pada tahun 2021, 2022 kan?
2022 datang semuanya jemaah banyak ni. Ni benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman bila dunia dekat dengan kiamat, orang tak boleh datang masjid dah. Bila dekat dengan kiamat, surau masjid, setiap kampung ada surau, ada masjid, tetapi tak ada penghuni di dalamnya. Apabila orang tak suka datang masjid, dia dah sibuk dengan dunianya, dah sibuk dengan hiburannya, sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan IG-nya, sibuk dengan Facebooknya. Mereka dah leka dengan hiburan-hiburan, sibuk dengan asronya, maka keluarlah Dajjal. Tunggulah tuan-tuan, tunggu ya. Keluarlah Dajjal. Sebab manusia dah sibuk dah, dia sibuk dah. Atau malam tadi aku balik pada kuliah, tengok di Matang Pauh, tengok di kawasan Bukit Pendajar, ramai manusia. Bukannya orang bukan Islam, orang Islam. Sana, sini, boleh bawa anak pergi taman permainan, tapi datang surau tak boleh, tidak boleh bagi alasan dengan Allah. Tidak boleh nak bagi alasan dengan Allah. Nanti mereka akan berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Bukalah dalam hadis kursi. Allah tanya dengan mereka, wahai fulan anak di bulan, kenapa kau tak boleh datang sembahyang berjemaah di rumah aku pada waktu subuh? Dia jawab. Allah tanya, dia jawab. Apa kata dia? Kami sibuk ya Allah, malam tadi kami penat cari duit. Kami sibuk ya Allah, malam tadi kami penat bawa anak-anak berjalan, bawa anak isteri berjalan bersuka-suka. Makan kedai sana, makan kedai sini, bawa pergi mall ya Allah. Apa kata Allah? Kekasihku Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia sibuk, dia banyak kerajaan, dia banyak urusannya, tetapi dia tidak pernah melupakan aku. Tuan-tuan, ni mereka berdialog di padang mahsyar. Tuan-tuan, bukan dalam hadis kursi. Ni bukan cerita dongeng. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu ni, tuan-tuan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada zaman ini, berada pada malam ini, dan berada pada pagi ini di surau kita, menangislah baginda. Tuan-tuan, bukan dalam hadis. Di TV3 pun selalu keluar. Apabila mereka mendengar azan dilaungkan di tempat mereka, di taman mereka, di kawasan rumah-rumah mereka, mereka tidak mahu datang sembahyang berjemaah tanpa uzur syarak. Sembahyangnya sah, tapi Allah tak terima sembahyangnya. Ini bukannya hadis palsu. Hadis ni daripada Imam Bukhari. Selalu dalam TV keluar, setiap maghrib ke setiap waktu ada keluar, tak silap aku, tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan, tak ada orang datang. Tunggulah besok, apabila mereka mati, apabila mereka dah jadi jenazah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami nak balik dekat dunia. Kami dah yakin kelebihan sembahyang berjemaah bagian-bagian, kelebihan menuntut ilmu bagian-bagian, kelebihan sedekah bagian-bagian, kelebihan baca Quran bagian-bagian. Kata malaikat, dah tak boleh balik dah. Kau dah tinggal dalam kubur. Tempat ni bukan tempat untuk beramal. Dalam kubur ni tempat peperiksaan. Aku nak tanya dengan kau, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Apa kebilaan kau? Siapa Nabi kau? Apa kitab kau? Siapa kawan kau? Malaikat tanya sampai dunia kiamat. Bukan dalam kubur tu tidur-tidur saja, baring-baring saja tuan-tuan, Orang yang boleh lepas pertanyaan di dalam kubur malaikat Munkar Nakir ni orang yang beriman sahaja. Memanglah dekat dunia kita boleh jawab Tuhanku adalah Allah. Tetapi orang yang tidak beriman, orang yang melanggar perintah Allah, dia tak suka dengan hukum-hukum Allah, dia menolak hukum-hukum Al-Quran, dalam kubur dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Malaikat Munkar Nakir ni bukan macam JPJ, bukan macam politrafik, bukan macam custom, bukan macam security Maidin ke security mall, bukan. Malaikat Munkar Nakir ni matanya kebiru-biruan dan kemerah-merahan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Cemeti ni dalam hadis sebut, apabila dipukullah ke gunung Uhud, maka runtuhlah gunung Uhud. Cemeti itulah dipukul kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meringankan sembahyang, yang melambatkan sembahyang dan tidak sembahyang. Dan dalam kubur pula ada ular yang bernama Sujaul Aqra. Ular ni, satu pendapat mengatakan apabila dia hembuskan bisanya di bumi, sedikit pun tidak akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan di atas bumi.
ila ulasu jaul aqra, yang akan membelit dan akan mengazab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak solat dan tak datang sembahyang berjamaah. Tuan-tuan buka dalam hadis berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila mereka nak sembahyangkan jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam keranda, mereka nak sembahyang jenazah, mereka bergoncang dan bergerak-geraklah keranda itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat, kau tolong tengok dalam keranda itu kenapa jenazah itu bergerak, padahal kita sudah mandikan dia, kita dah kapankan dia, adakah dia hidup kembali? Sahabat pun buka lah keranda, buka ada seekor ular yang besar. Bila ada seekor ular yang besar, sahabat pun nak pukul ular ni. Bila nak pukul ular ni berkata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ular ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai manusia, kau jangan pukul aku ini atas perintah Allah untuk mengazab kepada si mati, untuk mengazab kepada jenazah ni. Itu Sayyidina Abu Bakar pun bertanya, wahai ular, apa kesalahan si mati semasa hidupnya? Ular itu berkata, kesalahan si mati ni semasa hidupnya, dia dengar orang azan tetapi tak datang sembahyang berjamaah. Nampak ni tuan-tuan? Ni bukan main-main ni, ya. Ni bukan main-main. Tambah duduk dekat rumah dekat macam ni. Dia dengar orang azan tapi dia tak mau datang sembahyang berjamaah. Itu kalau dengar orang azan tak datang sembahyang berjamaah. Kalau tak sembahyang, tuan fikir ya, ini bukan hadis palsu. Tuan buka dalam kitab Duratul Nazin, buka dalam hadis Sahih Muslim. Dan yang kedua, dia tak mahu menuntut ilmu fardu ain ke atasnya, dan dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Yang ketiga, dia tidak mengeluarkan zakat. Berapa ramai orang tak menuntut ilmu fardu ain, sibuk dengan hiburannya, sibuk dengan cari duitnya. Berapa ramai orang tak menuntut ilmu, berapa ramai orang bodoh buat solat, tuan-tuan. Dan berapa ramai orang tak mengeluarkan zakat. Duit KWSP tak dizakat, duit sinar tak keluar zakat. Berapa ramai yang orang tak keluar zakat. Nanti tunggulah pada ketika mereka dah jadi jenazah, barulah mereka jawablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam Al-Quran. Itu yang aku baca tadi, surah As-Sajdah. Imam selalu baca pada hari Jumaat, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Lepas tu di padang mahsyar semua manusia susah. Tak kira lah kau YB ke, kau pegawai apa ke, kau pegawai kilang, pegawai kerajaan ke, kau siapa ke, ustaz sekalipun lah, di padang mahsyar semua manusia susah, termasuk dah jin di padang mahsyar. Mereka berkata dengan Allah, wahai Allah, ampunilah aku, selamatkanlah aku. Termasuklah Nabi-Nabi pun sebut macam tu, termasuklah jin pun sebut macam tu. Wahai Allah, selamatkanlah aku, ampunilah aku. Seorang manusia sahaja yang menyebut dan berkata, wahai Allah, ampunilah umatku, rahmatilah umatku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Tuan-tuan tengoklah perjuangannya, tuan-tuan tengoklah dia berdakwah di Taif. Dia menyampaikan Islam, orang baling dengan batu, baling dengan tai. Orang kata Rasulullah ahli sihir, orang kata Rasulullah adalah Muhammad itu gila. Lepas tu bila kita buat kerja agama, orang tak ada, jangan putus asa. Terus saja buat kerja agama, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok sendiri ya, banyak lampu pada orang. Fikir ya. Kita sedih, tuan-tuan, ya. Dulu masa Covid melanda di bumi Allah, ya, surau masjid kunci. Nak pergi surau, nak pergi masjid tak boleh, kunci, takut binatang Covid, takut abang Covid. Sekarang ni dah buka dah. Allah dah buka dah, bukan kerajaan buka, Allah yang buka, tuan-tuan, atas kehendak Allah. Bila Allah dah buka, ya, mereka lalai juga, tak mau datang masjid ya. Mereka lawan perintah Allah. Tunggulah nanti Covid yang kali kedua yang paling hebat Allah turun dekat bumi, tuan-tuan. Ni bukan cakap kosong, tuan-tuan. Manusia ni, apabila mereka ni lupa dengan Allah, mereka lalai dengan Allah, ya, mereka tak ikut hukum Allah, tak mau datang ke rumah Allah. Yang pelik, mall mereka boleh pergi, masjid mereka tak mau pergi, surau mereka tak mau pergi, tempat kerja mereka boleh pergi.
tunggulah nanti Allah turunkan balak dan wabak. Tuan-tuan tengok sendiri di Selangor, di Pahang, Allah bagi banjir. Ya, Allah bagi banjir, Allah bagi ujian kepada umat Islam. Tuan-tuan, ya. Jangan sampai nanti Allah turunkan banjir di Pulau Pinang, tuan-tuan. Allah boleh tenggelamkan rumah setinggi mana pun, Allah boleh tenggelamkan. Tuan-tuan bukalah kisah sejarah pada zaman Nabi Musa. Kisah sejarah pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam. Allah tenggelamkan bumi, Allah terbalikkan bumi, ya. Kisah pada zaman Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain pada zaman-zaman aulia. Kenapa? Mereka melanggar perintah Allah, tuan-tuan. Ya, mereka melanggar hukum-hukum Allah. Balak ni kalau turun dekat bumi, tak kiralah dekat kampung ni ada ulama, dekat kampung ni ada orang soleh yang kuat ibadah sekalipun ahli abid, maka balak itu dia akan sapu bersih. Dia tak kira siapa, tuan-tuan. Itu perbanyaklah berdoa. Tadi macam tadi sebelum kuliah aku doa tadi, ya Allah, berikanlah mereka taufik dan hidayah. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka. Ya Allah, kasihanilah mereka. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan biarkan mereka di dalam kesesatan, wahai Allah. Kenapa? Nanti dekat negeri akhirat Allah akan tanya kita, sahabat engkau tak datang surau, sahabat engkau tak muntah ilmu, sahabat engkau tak datang sembahyang berjemaah, engkau doa tak untuk mereka? Allah tanya nanti di padang mahsyar, tuan-tuan. Pertama kali sejarah berlaku pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam. Kampung ni 18,000 orang soleh. Mereka kuat zikir, kuat semayang, baca Quran. Allah bagi balak kampung ni. Kenapa? Dekat negeri tu, kat kampung tu ada orang berzina, orang soleh ni diam. Ada orang tak semayang jemaah, orang soleh ni diam. Ulama ni diam. Diam je. Ada perempuan buka aurat, ulama ni diam, orang soleh ni diam je. Allah marah, Allah turunkan balak dan wabak di kampung tu. Allah tenggelamkan bumi dan penduduk kampung tu. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Api neraka Allah ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang Kak Long, ya, Abang Long, yang duk cucu hokok tu, Mak Long duk masak Maggi, duk masak nasi kat rumah tu, ya, buat tom yam kat rumah tu, itulah api neraka. Masa Nabi Adam turun dekat bumi, malaikat Jibril pergi ke neraka, ambil api nak letak kat bumi. Mula-mula nak ambil sebesar buah kurma, kata malaikat penjaga neraka, jangan hancur bumi nanti. Itu yang malaikat Jibril ambil sebesar debu. Dah ambil sebesar debu, dibasuh 7 kali dengan air sungai, letak di atas gunung. Dah letak atas gunung, simpan balik dalam neraka sampai sekarang berasap. Itulah yang nak dibakar bagi orang yang melanggar perintah Allah, tuan-tuan, ya. Janganlah kita ni digolong dan dimasukkan dan dihumbankan ke dalam api neraka Allah, tuan-tuan. Api dunia pun kita tak tahan, macam mana dah api neraka Allah, tuan-tuan, ya. Itu perbanyaklah minta ampun dengan Allah, muhasabah diri. Ya Allah, aku ni dah tua, dah dekat dengan mati dah, amal soleh tak ada lagi. Ya Allah, aku ni dah macam-macam dan kau beri nikmat ke atas aku. Ya Allah, aku ni masih melanggar lagi hukum-hukum kau, wahai Allah. Tuan-tuan buka Al-Quran, fabi aihi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan, tuan-tuan. Baiklah, tadi mukadimah tazkirah kita pagi ni bab solat. Solat ni main-main. Solat ni penting, ya. Itu dunia boleh dekat kiamat, ramai orang tak semayang. Buka dalam hadis, buka dalam kitab bab solat. Kita ni, sendi kita ada 17 sendi. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Petala langit, arash ada 7 petala langit, bumi ada 7 petala bumi. Semayang fardu 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat dicampurkan dengan surah Al-Fatihah 7, maka 24. 24 itulah bumi berpusing. Apabila manusia ramai tak sembah Allah, tidak sujud kepada Allah, bumi berpusing tidak betul. Itu yang bumi, gempa bumi, banjir dan macam-macam balak dan wabak turun dekat bumi.
Apabila ramai manusia tak semayang, apabila ramai manusia tak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka dalam kitab Durratun Nasihin kisah penduduk-penduduk di kampung pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam ceramah aku selalu sebut tentang kisah ni. Nabi Musa datang ke kampung tu, macam kampung macam ni datang. Tapi tak ada rumah flat, tuan-tuan. Nabi Musa tengok binatang ternakan semua baik-baik, semua segar-segar. Manusia semua ceria-ceria, tanaman semua subur. Senyum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa senyum, turun malaikat Jibril, Nabi-nabi ni berkawan dengan para malaikat Allah, tuan-tuan, sebab mereka ni orang-orang baik, mereka ni maksum, mereka ni hamba yang terpilih, mereka ni dijaga daripada dosa dan maksiat. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa alaihissalam, kampung ni mereka ni orang solat, mereka ni kuat ibadah, mereka ni taatkan Allah, dan mereka ni patuh akan perintah Allah. Nabi Musa pun pergi musafir tempat lain. 6 bulan yang lepas tu Nabi Musa datang ke kampung ni balik. Datang, kampung ni dah terbakar. Binatang banyak mati, manusia banyak mati, tanaman hancur semua. Menangis Nabi Musa. Bila Nabi Musa menangis tu, dia malaikat Jibril, wahai Nabi Musa AS, kenapa kau menangis? Aku menangis lah. 6 bulan yang lalu aku datang, orang sini semuanya dalam keadaan yang baik, binatang dalam keadaan yang baik, tanaman keadaan yang baik, kampung ni aman. Sekarang aku datang, dah hancur kampung ni. Kata malaikat Jibril, dekat ujung kampung tu ada satu telaga. Telaga ni, pada satu hari ada datang seorang hamba Allah, dia datang, dia celup dalam telaga ni, dia minum. Maka Allah marah, Allah turunkan balak dan wabak di kampung ni. Nabi Musa pun tanya, kenapa Allah turunkan balak dan wabak di kampung ni? Kenapa Allah marah? Yang minum air dalam telaga ni, yang ambil ni, orang tak semayang. Kalau dalam kampung ni ada orang tak semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam negara ramai orang tak semayang, tunggulah balak dan wabak Allah turun dekat negara kita. Kita bukan nak minta balak dan wabak, tuan-tuan. Kita seboleh-boleh kita tak nak benda ni berlaku, tuan-tuan. Tapi kena banyak muhasabah. Lepas tu tuan-tuan buka dalam hadis pula, bila dekat waktu subuh, maka datanglah jin kafir, maka datanglah syaitan, dia akan meniup di dubur-dubur umat Nabi Muhammad. Mereka tidur seperti udang galah, mereka tak boleh nak bangun semayang pada subuh, tuan-tuan. Itu yang satu pendapat mengatakan lagi, orang yang tak bangun semayang pada subuh, orang yang tak boleh bangun semayang pada subuh, dia diselimut dengan kulit babi oleh syaitan, tuan-tuan. Ni bukan hadis palsu, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab hadis. Kitab hadis ni dia banyak, tuan-tuan. Baiklah, dalam hadis kata Rasulullah SAW, hadis yang cukup masyhur, buka dalam kitab bab solat. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nak semayang, kena tengok Nabi semayang. Tapi Nabi dah tak ada. Macam mana nak tahu bab solat? Belajar dengan ulama. Rujuk dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita belajar nahwu saraf, kita Arab, anbiya itu adalah Nabi dan Rasul. Bila kita belajar kita Arab, nahwu saraf, kita matan jurmiyahnya, anbiya itu dia dihimpunkan, dia dijamakkan. Anbiya itu adalah para ulama. Tapi ingatlah, apabila dunia dekat kiamat, Allah akan cabut paku-paku bumi. Apa itu paku-paku bumi? Iaitu Allah akan wafatkan ulama-ulamanya. Allah akan wafatkan kekasih-kekasihnya. Kekasih Allah itu adalah paku bumi. Apabila paku bumi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi akan bergoncang. Ulama tafsir mengatakan bumi bergoncang, iaitu umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman, mereka di dalam kesesatan. Mereka di dalam kelalaian. Itu yang mereka tak ada masa nak datang surau. Mereka tak ada masa nak datang masjid. Cuma keluar rumah boleh bagi boleh. Cari makan boleh cari duit boleh sebab mereka hidup ni untuk duit. Hidup ni untuk duit. Hidup ni untuk duit. Mereka kata dia hidup kat dunia ni selama-lamanya. Kita hidup kat dunia ni sekejap tuan-tuan, sekejap je. Ulama bagi tahu dah. Bila kita ni akan ditemu, maksudnya kita ni akan didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut ni sebelum dia nak ambil nyawa kita, dia bagi tanda. Pertama dia bagi tanda, dia rabun dengan mata kita. Yang kedua dia bagi tanda, dia luruhkan gigi kita. Yang ketiga dia bagi tanda, dia putihkan bulu-bulu kita. Yang keempat dia bagi tanda, kata ulama, dia sakitkan sendi-sendi kita. Yang kelima dia datang, dia terus ambil nyawa. Ada yang jenis manusia
tak diberikan tanda, terus ambil nyawa. Ada manusia dia berikan tanda. Buka dalam hadis, dekat Arash ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Pokok tubak ni setiap daun ada nama manusia masing-masing. Tak kira dah ada orang Turki, orang Rusia, orang Jerman, orang Malaysia ke, orang mana, orang Indonesia ke, orang Filipin ke, namanya berada di setiap daun pokok tubak. Bila daun ni jatuh saja, malaikat maut akan ambil daun ni, akan cari orang ni, akan ambil nyawa orang ni. Pada hari itu mati ya, tuan-tuan. Ya, sebab itu kena banyak kumpul amal soleh. Perbanyaklah kita kumpul amal soleh, perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah sembahyang kita banyak tak betul lagi, tuan-tuan. Ya. Lepas tu iman terbagi kepada 5. Iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, haqqul yakin, kamanul yakin. Dia terbagi kepada 5. Tengok iman kita macam mana. Kalau kita iman taklid, sembahyang sah, tapi Allah tak terima sembahyang kita. Iman taklid tu macam mana? Orang sembahyang, kena sembahyang, tapi kita tak tahu syarat takbiratul ihram tu berapa syarat, Fatihah berapa syarat, rukuk berapa syarat, salam berapa syarat, tahiyat berapa salam. Kalau kita tak tahu, ini iman taklid. Sembahyang sah, tapi Allah tak terima sembahyang kita. Itu wajibnya belajar. Tuan-tuan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ala tu atas. Ya, ke atas lelaki dan perempuan, wajib ke atas kamu menuntut ilmu fardu ain. Kalau kamu tidak mahu menuntut ilmu fardu ain ke atas kamu, dosa besar. Tuan-tuan, syarat-syarat wajib sembahyang ada 4 perkara. Pertama, Islam. Islam ni wajib sembahyang. Ya. Kita orang tak sembahyang ni, dia lebih hina daripada orang merogol, orang merompak, orang bagi rasuah, ya. Lebih hina pada orang merogol dan buat-buat benda yang lain. Bukan Al-Quran. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Penduduk neraka juga jawab apa? Lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka saqar ni bukan sebab kami rasuah, bukan sebab kami merogol, bukan sebab kami ini ragut, bukan sebab kami ni hutang alung, sebab kami tak semayang. Neraka saqar ni khas bagi orang tak semayang. Hati-hatilah kalau ada anak tak semayang, kena ingatkan dia, jangan biarkan dia. Ya, boleh buka dalam kitab-kitab tua sebab solat ni, bila anak itu umur 7 tahun, mak ayah ni wajib dia suruh dia semayang. Tapi kanak-kanak ni tak wajib semayang lagi sebab dia belum mukallaf. Mak ayah ni wajib suruh dia semayang. Ya, tapi kanak-kanak ni tak wajib semayang lagi. Suruh tu disuruh ulama, disuruh oleh Nabi. Bila umur 10 tahun dia tak semayang, baru disuruh rotan besar ni di tapak kakinya. Umur 10 tahun. Bila dah akil balik, dah cukup umur, ya, dah berakal dan cukup umur, kalau tak semayang, hampak dengan pokok kelapa sawit tu, tuan-tuan. Ya. Semayang tak boleh ambil indah tak indah. Buka dalam hadis, buka dalam kitab. Bila masuknya waktu, ya, hendaklah orang itu sembahyang apabila dia mampu sembahyang berdiri. Yang tadi sembahyang tubuh berdiri. Tak mampu berdiri, baru semayang duduk. Tak ada dalam kitab semayang atas kursi, semayang duduk, tuan-tuan. Sebab dahi ni wajib sembam kat bumi, ini rukun, tuan-tuan. Ya. Tak boleh juga baru buka bab hukum yang lain semayang atas kursi. Sebab apa semayang atas kursi, tuan-tuan? Ya. Selagi mampu kena turun je dekat bumi, kata ulama. Kalau ada tali, guna tali. Ada dinding, pegang dinding. Tapi orang sekarang ambil ringan buat solat. Tak apalah, sakit lutut sikit ni, lepas main bola ni, tergeliat main atas kursi ya. Yang main tuan-tuan, nanti nak jawab apa dengan Allah di padang mahsyar. Berapa ramai orang sembahyang iman taklid ikut orang. Orang sembahyang atas kursi, dia sembahyang atas kursi. Ya, tuan-tuan tengoklah, ruyuklah para ulama. Mereka macam mana kalau tak mampu berdiri, dia akan duduk dekat bumi, dia duduk tahiyat ke, dia duduk bersila ke, dia duduk berunjuk, ya. Janji dia boleh sujudkan dahinya sembam di bumi. Sebab dahi ni adalah rukun. Ni rukun ni tuan-tuan, jangan main, ya. Lepas tu orang perempuan kalau semayang, dia tolak telekung, sujud atas telekung, semayang tak sah. Orang lelaki pula, kalau letak kain ridak macam ni, kain ridak jatuh, dia sujud semua, tutup semua dahi, semayang tak sah. Sebab ni bersangkutan dengan tubuh. Ni, kalau mikrofon ni sangkut sini, bersangkutan dengan tubuh. Kalau tali ni ada tahi, tak cicak ke apa, semayang tak sah. Sebab dia bersangkutan dengan tubuh, najis walaupun tali. Kita buka dalam kitab Bakhru Madhi, orang tu semayang, tali diikat dari perutnya, tali itu diikat dengan leher anjing di luar. Tuan-tuan, ya, dalam kitab Bakhru Madhi ada, dalam kitab tua, tuan-tuan. Pertama syaratnya wajib. Yang pertama syarat wajib semayang Islam. Ya. Betul lah buka bahasa solat. Wajib semayang berdiri, ni rukun. Tak mampu berdiri, duduk. Tak boleh duduk, semayang baring.
Tak boleh baring, mayang baring tak mampu juga, mayang guna mata. Dengan mata tak mampu juga, sembahyang dengan hati. Dengan hati tak mampu juga, pergi mati ya. Orang dah mati tak sembahyang, sembahyang. Itu tengok sembahyang jenazah. Kenapa sembahyang jenazah tak ada rukuk? Sembahyang jenazah tak ada sujud. Sembahyang jenazah tak ada tahiyat. Kenapa? Kena tahu ni, kena belajar. Nanti orang tanya, sembahyang jenazah ni bukan sembahyang menyembah Allah. Sembahyang jenazah ni minta kepada Allah agar si mati ni dalam keampunan. Bukan dalam hadis, apabila yang sembahyang jenazah itu, satu pendapat mengatakan 40 orang, atau pendapat mengatakan 70 orang. Yang sembahyang jenazah itu 40 orang, atau pendapat mengatakan 70 orang, orang-orang soleh, maka dia angkat azab kepada si mati itu. Tapi hari ini berapa ramai yang sembahyang jenazah yang tak tahu bab solat jenazah, dan berapa ramai orang sembahyang jenazah yang mereka ni banyak melanggar hukum-hukum Allah, yang makan duit ribanya, hutang loan ribanya, beli kenderaan ribanya, duduk rumah ribanya. Berapa ramai, tuan-tuan ya. Lepas tu nak sembahyang jenazah tu, sebelum sembahyang jenazah minta ampun kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, tuan-tuan ya. Dalam istighfar dia ada penghulu istighfar. Kita nak baca istighfar 1000 kali tak larat. Astaghfirullahalazim, 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 1000 kali tak larat. Nak baca 10,000 lagi tak larat, tuan-tuan. Macam mana nak banyak istighfar? Nabi bagi tahu dah. Siapa baca penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 1 kali seperti dia istighfar 1000 kali. Nampak tuan-tuan? Siapa baca tadi lepas subuh 3 kali, matinya pada hari ini mati husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Yalah, kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke negeri kita. Ini bukan negeri kita, ini bukan kampung kita, tuan-tuan. Bukan kampung kita. Tuan-tuan tengoklah banjir, Allah bagi banjir habis rumah tenggelam. Ya, habis harta semua. Malah harta bukan milik kita, milik Allah. Allah ambil balik. Allah ambil balik tentang apa, rumah, kenderaan. Ya, Allah ambil balik. Tengok di Indonesia Allah bagi gunung berapi, habis kampung jadi tanah, tak ada, hilang kampung terus. Allah ambil semua balik. Ya. Semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kita pinjam sekejap tuan-tuan ya. Untuk dekat dunia, kita duduk kat dunia ni, aku bagi amanah dekat engkau, aku bagi engkau rumah, kau buat apa dengan rumah kau? Kau makan-makan aja, kau tengok TikTok aja, kau suka-suka je. Tuan-tuan buka Al-Quran, apa kata Allah? Aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Yang pertama Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu masuk Islam kaffah, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Sama kaedah orang perempuan itu ya, nak keluar rumah wajib tutup aurat, nak semayang wajib tutup aurat, bukan semayang wajib pakai telekong. Nak keluar rumah wajib tutup aurat, bukan keluar rumah wajib pakai tudung. Faham? Yang pelik dia pakai tudung tapi pakai selojing. Kena tahu lah ya. Itu yang dalam hadis sebut apa? Ramai wanita-wanita dalam api neraka Allah. Itu yang Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa ramai wanita dalam api neraka Allah masa Nabi Isra wal Mi'raj? Kata Rasulullah apa? Salah wanita itu 2 perkara. Pertama, mereka ramai derhaka dengan suaminya, tengking suaminya, tak dengar cakap suaminya, sakitkan hati suaminya. Yang kedua, mereka ramai dalam api neraka Allah. Perempuan itu mereka berpakaian tetapi telanjang. Ya, pakai baju nampak bentuk buah dada, pakai seluar nampak bentuk punggung. Anak apa? Anak orang Islam ya. Bapa dah pergi masjid semayang, Allah akbar, terima Allah mana hamidah ya. Baca doa kunut, Allahumma hadina fi man hada wa afina fi man afai. Baca doa kunut dekat masjid. Apa dah dengar ustaz-ustaz jenama anak masih buka aurat lagi. Ingatlah tuan-tuan, jangan biarkan mereka jangan biarkan mereka tanggungjawab bapak tu. Lepas tu bila bernikah aja perempuan itu, lepas dah tanggungjawab bapak ke atas perempuan tu, dia tanggung siapa pula? Dosanya, segala nafkahnya ditanggung oleh suaminya.
Betul, bila bernikah ni, lelaki ni kena ingat, suami ni kena ingat, bila lelaki itu bernikah aja, jangan suka-suka. Bila dia nikah aja, akan dia tanggung segala dosa-dosa perempuan itu. Bila perempuan itu melanggar hukum Allah, suami itu membiarkannya. Buka dalam kitab, tuan-tuan. Itu tentang ketaatan. Anak ni, anak perempuan yang belum bernikah, dia wajib taat kepada mak ayahnya. Bila dia sudah dinikahi, diijab kabulkan, sudah dinikahi, dia ambil oleh seorang lelaki, maka berpindahlah taat kepada suaminya. Buka dalam hadis, buka dalam kitab, tuan-tuan. Ya. Itu bila orang nak ambil anak kita, dia ambil seorang lelaki, nak ambil anak kita jadi isterinya, ya, jadi isteri pada lelaki tu lah, ya. Bapak ni kena tegas, kena cakap dengan bakal menantu, kena cakap dengan pengantin lelaki. Ingat ni, anak aku ni, dia daripada kecil sampai besar, aku jaga dia baik-baik. Aku jaga dia tentang agama, tentang semayang, tentang puasanya, makannya aku bagi cukup, auratnya aku jaga, aku tak bagi dia buka aurat, aku tak bagi dia bergaul dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram. Bila kau nak ambil anak aku ni jadi isteri kau jaga baik-baik. Kalau kau jaga dia tak baik, kau pukul dia, kau sakitkan hatinya, kau tak jaga semayangnya, kau tidak jaga auratnya, kau biarkan dia bertutok-tutok dalam media sosial, nanti di padang mahsyar aku dakwa kau. Inilah bapak yang soleh, bapak yang kuat agama, tuan-tuan, ya. Ingatlah tentu anak perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pesan dah, tuan-tuan, ya. Nabi suruh kita jaga anak baik-baik, tuan-tuan, ya. Yang pertama Islam. Yang kedua, syarat-syarat wajib semayang ni balik, ya, ini cukup umur. Dalam ni semua dah balik dah, ya. Semua dah cukup umur dah, tapi kena belajar buat balik, tuan-tuan. Air kencing kena mengaji, air mazi kena mengaji, air wadi kena mengaji, air mani kena mengaji sungguh, ya. Kalau sebab tu buka dalam hadis at-tuhuru miftahus solah, kesucian kunci bagi semayang. Bermula je seksa kubur daripada kencing yang tak bersih. Berapa ramai orang kencing berdiri, berapa ramai orang tak belajar bab kencing, tuan-tuan, ya. Buka dalam kitab fikih, ya. Kitab Idaman Penuntut, Pelita Penuntut lain. Kitab Pelita Penuntut ni bab penuntut ilmu. Kitab Idaman Penuntut ni bab tentang kehidupan, bab tentang ibadat ada dalam tu, ya. Bab istinja kena belajar, bab istinja, bab tayamum kena belajar lah, bab tayamum. Sebab tu kena mengaji semua. Kalau air tak ada, tayamum, air tak ada, kencing, istinja, tuan-tuan, ya. Bila orang ada ilmu, dia tak heran, dia ada ilmu, dah apa nak heran, tuan-tuan, ya. Itu nanti akan berlaku satu zaman dunia ni tak ada air. Akan berlaku satu zaman dunia ni banjir, semua banjir. Akan berlaku satu zaman dunia ni tak ada makanan. Akan berlaku satu zaman dunia ni pokoknya hidup, pokok durian, pokok jagung hidup, tapi tak ada buah. Ni hadis sahih, tuan-tuan, ya, bukan cerita dongeng. Sebab Nabi beritahu akan sampai satu zaman Allah akan angkat keberkatan bumi. Mereka ada duit, mereka banyak duit, tetapi duit mereka tidak berguna untuk membeli makanan. Sebab makanan tidak ada di bumi, Allah dah angkat keberkatan bumi. Pada ketika itulah munculnya Dajjal, tuan-tuan, ya. Sekarang duit senang, tuan-tuan. PKP dapat KWSP. Covid dapat duit sinar, tuan-tuan, ya. Duit senang, tuan-tuan, duit senang. Bukan susah duit, tuan-tuan, senang duit, ya. Tapi keberkatan bumi bila Allah angkat, habis beras semua tak ada, jagung tak ada, gandum tak ada, semua tak ada, tuan-tuan. Allah angkat keberkatan bumi, ya. Habis bila umat Nabi Muhammad SAW mereka melanggar perintah Allah, mereka mengingkari, tak dengar, ya, kata-kata ulama, tuan-tuan. Tentang sama juga kita Al-Quran. Kita Al-Quran pun ramai orang tak baca kita Al-Quran, tuan-tuan, ya. Tapi telefon dia boleh tengok 4 jam. Al-Quran dia tak boleh baca 4 jam, tuan-tuan. TikTok dia boleh tengok 2-3 jam. Al-Quran tak boleh baca 2-3 jam. Tak boleh, ya. Hamba yang terpilih sahaja yang boleh baca kita Al-Quran. Hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh sembahyang tahajud, tuan-tuan. Hamba yang dipilih, ya. Macam kita ni Allah pilih, tuan-tuan, Allah pilih. Ni bukan atas kehendak kita, atas kehendak Allah. Jangan salah faham. Belajar kitab tauhid, tuan-tuan, ya. Kalau Allah tak pilih, kita tak dapat datang, tuan-tuan. Kita bersama macam orang tidur kat rumah,
Ya, ni Allah pilih. Tuan-tuan, ya, atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, ya. Yang Allah pilih sahaja. Yang ketiga, ringkas-ringkas ya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Sikit lagi berhenti, ya. Tengok macam tak larat lah. Ya, ngaji yang itu lah. Ni benda akhirat, tuan-tuan. Tuan-tuan buka sejarah, buka kisah, buka dalam kitab Nabi Isa. Nabi Isa ni dia diangkat ke langit umur 33 tahun. Nanti dia turun ke bumi umur 33 tahun. Bukan turun ke bumi umur ribuan tahun, tak. Padahal dia duduk ke aras berapa ribu tahun. Tuan-tuan. Sebab Nabi Isa dia duduk di aras kiraan akhirat. Bukan kiraan dunia, tuan-tuan. Kiraan akhirat. Nanti Nabi Isa turun umur 33 tahun. Nabi Isa dalam keadaan cantik, handsome, tuan-tuan, ya. Dalam keadaan muda, dia turun pakai serban, ya. Dia memegang sayap malaikat Allah pada hari Jumaat. Tuan-tuan, Nabi Isa turun pada ketika manusia umat Nabi Muhammad SAW di dalam kesesatan, di dalam kelalaian. Sesama adik-beradik bergaduh, sesama pemimpin bergaduh, ya, merebut kuasa, tuan-tuan, ya. Orang kampung bergaduh, dosa maksiat bermaharaja lela, ya. Turunlah Nabi Isa nak menyelamatkan bumi, nak menyelamatkan dunia, nak menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa yang hidup pada zaman Nabi Isa, dia beruntung. Beruntung macam mana? Dia dapat melihat seorang nabi, dia dapat bertemu dengan seorang nabi, dan dapat duduk dengan seorang nabi, tuan-tuan, ya. Cuma selama ni kita dengar je tentang Nabi Isa, kita tak pernah tengok wajah Nabi Isa. Tapi jikalau kita berada pada zaman Nabi Isa, kita cukup beruntung, tuan-tuan. Nabi Isa dia dekat bumi ni tak lama, dekat dunia ni tak lama, tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan dia bernikah dan dia berkahwin, tuan-tuan, ya. Yang ketiga, berakal, ya. Kalau orang ni berakal, wajib sembahyang. Lepas tu sembahyang ni boleh tinggal dengan 3 benda. 3 perkara yang boleh tinggal. Pertama, sembahyang fardu ni boleh tinggal. Pertama, dia lupa. Lupa, ya. Masak dia lupa sembahyang zuhur, ya. Dah asar dah, dimaafkan sebab terlupa. Itu hukum lupa lain, hukum tertidur lain. Lepas tu yang kedua, dia boleh tinggal sembahyang fardu apabila tertidur. Kalau belajar bab talak pula, suami dalam keadaan tidur, dia tidur tak sedar, jatuhkan talak ke atas isterinya, tak jatuh talak. Berbeza dalam keadaan mabuk. Mabuk ni kalau jatuh talak, dia 2 kaedah. Satu, dia jatuhkan talak ke atas isterinya dalam keadaan mabuk. Bila mabuk, dia atas usahanya dia mabuk, minum ketul, merisap dadah ke, minum arak ke sampai dia mabuk, dia jatuhkan talak. Kata ulama, jatuh talaknya sebab atas usaha dia minum arak, ya. Bila dia mabuk bukan atas usahanya, dia mabuknya contoh dia pitam ke, atau orang dajalkan kat dia sampai dia mabuk ke, ya. Ataupun dia naik kereta sampai dia mabuk, dia hayat tak sedar, ya, jatuhkan talak, maka tak jatuh talak ke atasnya. Ngajilah bab talak, talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bertulis, ya. Dia banyak bab talak ni, tuan-tuan. Kalau dia tulis di handphone, abang ceraikan kau, ya. Dia tulis, mulut tak cakap, talak tak jatuh, tuan-tuan, ya. Mulut cakap, talak jatuh. Ni kaedah dia tulis, tapi dalam kitab tak sebut tulis di handphone, dalam kitab tulis di kertas, tuan-tuan, ya. Sama juga orang bagi salam dalam handphone, orang tulis Assalamualaikum Ustaz, Ustaz tak wajib jawab, harus jawab. Tapi apabila dia bagi audio suara, audio WhatsApp, dekat WhatsApp, Ustaz Assalamualaikum, Ustaz ni wajib jawab. Kenapa? Sudah dilapaskan oleh manusia itu, oleh orang itu dengan jiharnya, dan dia sudah rakam bagi audio WhatsApp dekat Ustaz tu, ya. Wajib jawab, ya. Contoh kita tengah buat kuliah, ada orang bagi salam Assalamualaikum, ya. Ramai-ramai tak payah jawab, ramai-ramai salah seorang jawab, selesai dah, entah. Ni bab salam, ya. Apa hukum pula orang perempuan bagi salam kat orang lelaki, ya. So hukumnya harus, kalau dia nak bertanya sesuatu, ya, jatuh sunat, kita wajib jawab, ya. Orang lelaki pula bagi salam kat orang perempuan, ya, boleh tak? Tengok tujuan, tengok maslahat cakap Arab, tengok tujuan dia. Kalau tujuan bagi salam, Kak, Assalamualaikum, dia nak tanya mana rumah imam, ya, di mana hukum syarak. Kalau saja-saja bagi salam nak mengurat, haram, tuan-tuan, ya. Ni kaedah. Assalamualaikum. Tak jawab dosa, masuk neraka. Dia yang masuk neraka, tuan-tuan, ya. Kena belajar buat salam, kena belajarlah hukum fiqh, ya. Fiqh maknanya kefahaman terbagi 2 zumrah, satu taklifi, satu wada'i. Tentang taklifi ni haram, batal, harus, sunat, semua ada kat situ, ya. Makruhnya,
Ya, kalau yang wada'i ni dia ada manik yang cakap Arab, manik tegahan, manik ul hukum, manik ul asbab, tegahan bagi hukum, tegahan bagi bersebab. Manik ni tegahan, ya. Ini hukum wada'i. Kita mewakafkan rumah kita kepada urusan Allah, mewakafkan harta kita pada urusan Allah. Manik tegahan bagi dia dah tidak ada harta untuk dia sebab dia dah mewakafkan hartanya untuk Allah. Itu lah. Yang ketiga berakal, ya. Yang pertama tadi boleh tinggal semayang atau jalan dia lupa, kedua atau tidur, yang ketiga bila hilang akal, termasuklah pitam dan termasuklah apabila dia gila. Tapi kalau orang tak nak semayang boleh jadi gila, tuan-tuan. Ya, jadi gila. Tuan-tuan tengok sendiri. Covid ni orang tak siuman orang gila mana kena Covid, tak kena. Tak kena Covid. Kenapa? Allah jaga dia. Tuan-tuan. Ulama beritahu apa? Kita ni dijadi daripada tanah. Kalau tuan-tuan ada sakit, tuan-tuan sekurang-kurangnya dalam 1 minggu 3 kali atau 2 kali kena pijak bumi, kena pijak tanah, bukan pijak tar, bukan pijak jalan tar, pijak tanah, jangan pakai kasut. Tuan-tuan tengok orang-orang asli, ya, mana ada banyak kena sakit di hospital sebab mereka berjalan banyak tak pakai kasut. Tuan-tuan, kita ni semua pakai kasut. Pergi masjid pakai kasut, bawa kereta pakai kasut, dalam rumah pakai kasut, masuk jamban pakai kasut. Bila kita nak asal daripada tanah, kita kena pijak tanah, kata ulama. Dia bukan hadis, ni kata ulama. Kalam ulama bahagian pengubatan. Tuan-tuan, apa janggut? Tu Nabi suruh boleh janggut. Janggut ni ujung ada ubat. Itu kena boleh janggut, tuan-tuan. Janggut ni ujung ada ubat. Kalau sakit perut, isap ujung ni. Ya, dia mengubati tentang dalam perut, dalam dalaman. Kalau anak ni nakal, anak ni jauh dengan ayah, suruh anak ni main janggut ayah. Main janggut ayahnya, anak ni rapat dengan ayah dia, tuan-tuan. Tapi dalam hadis sebut apa? Bila dunia dekat kiamat, anak jauh dengan ayah. Anak jauh dengan ayah. Tuan-tuan tengok sendiri. Bila anak balik rumah, yang selalu peluk anak tu mak. Ayah tak peluk anak. Jarang ayah peluk anak. Ayah mesti macam kobor, tuan-tuan. Bila balik? Lama balik. Garang dengan anak, tuan-tuan. Ingatlah, ya, dengan anak jangan garang, tuan-tuan. Dengan anak jangan marah tak tentu pasal. Tuan-tuan, boleh marah anak ni kalau anak tak semayang. Boleh marah anak ni kalau anak ni sibuk dengan handphonenya sampai dia tak baca Quran. Boleh marah dengan anak ni kalau anak tak menuntut ilmu. Boleh marah anak ni. Kena tegas dengan segi hukum. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Orang lelaki kena belajar bab haid, kena belajar bab nifas. Kalau tak tahu bab darah haid dan nifas, orang lelaki ni dosa besar. Walaupun AJK surau sekalipun, walaupun AJK masjid sekalipun, ya, walaupun dia pegawai sekalipun, walaupun wakil rakyat sekalipun, kalau tak tahu bab darah haid, darah nifas, dosa besar. Kena ngaji ni, tuan-tuan. Mula-mula darah haid keluar warna apa, pertengahan warna apa, dan nak habis warna apa. Kalau dah habis 15 hari nanti keluar darah juga, darah apa. Macam mana orang perempuan ni nak semayang bila keluar darah aja? Kena ngaji. Kalau orang lelaki dia tak ada keluar darah haid, tak ada keluar darah nifas, dia akan kena penyakit sulsul baul. Penyakit sulsul baul ni kemaluannya akan air kencing akan keluar aje. Selalu berlaku ni apabila dah second hand, apabila dah berumur, dia akan keluar, air kencing tu akan keluar je, tuan-tuan. Lepas tu kencing kena ikut sunnah. Bila kencing tak ikut sunnah, nanti zakar ni akan kena penyakit. Ulama suruh kita kencing bertenggong, Nabi pun suruh kita kencing bertenggong. Kenapa? Bila dia kencing bertenggong, saluran kencing dia ikut secara yang betul. Bila kencing berdiri, saluran kencing tak ikut cara yang betul, orang ni akan mengundang penyakit dan orang ini akan syahwatnya akan lemah. Buka dalam kitab bab segi kencing, tuan-tuan. Ingat tu kena belajar lah bab darah haid dan nifas. Kena mengaji lah. Itu apabila bernikahnya seorang lelaki itu dengan perempuan itu, dia kena tengok isterinya berwuduk, dia kena tengok isterinya mandi wajib, dia kena tengok isterinya berwuduk, tu kena tengok tentang bab wuduknya. Itu orang perempuan ni rambut ni, anak rambut ni wajib basuh ni. Orang perempuan banyak kebanyakan bila nak ambil wuduk, rambut ni dia selak belakang. Tak boleh. Rambut ni wajib sepanjang mana, sepanjang itulah wajib dirasahkan. Itu suami kena tahu. Kalau isteri tak selesai, suami ni akan ada hukuman kena api neraka Allah sebab dia membiarkan isterinya tentang ilmu fardu ain. Berat ni jadi suami ni berat, tuan-tuan, berat.
Baca sembahyang jemaah tadi, orang lelaki wajib sembahyang jemaah. Segi fardu ainnya, segi fardu kifayahnya, subuh besok, contoh subuh besok, kampung ni, taman ni, orang yang berakal dan orang yang lelaki yang Islam yang sudah mukallaf ada kampung ni. Jikalau subuh besok ataupun zuhur nanti tidak tertegak paling kurang 2 orang. Paling kurang 2 orang fardu kifayah ni. Jika tak ada orang sembahyang jemaah paling kurang 2 orang, kata ulama, mereka ini akan dihumban ke dalam api neraka Allah satu waktu, satu kampung. Yang wajib sembahyang jemaah. Orang perempuan tak kena. Bagi orang lelaki yang berada di Korea itu pada waktu itu. Apabila mereka bertaubat kepada Allah, mereka dalam keampunan. Itu yang Rasulullah beritahu, bukan dalam hadis sahih Muslim. Suruh mereka bertaubat kepada Allah. Jika mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah, aku istihar perang ke atas mereka. Nampak tuan-tuan? Ya. Ni tuan-tuan buka adalah hadis Nabi sembahyang sambil bengkak kaki. Nabi sembahyang bengkak, buku lali dia bengkak, tuan-tuan. Sembahyang. Kita makan bengkak kaki, tuan-tuan, ya. Nabi sembahyang bengkak kaki. Itu yang satu pendapat mengatakan dia sakit. Nabi sakit, dipapah oleh sahabat, bawa ke masjid sembahyang jemaah. Nabi tak tinggal sembahyang jemaah, tuan-tuan, walaupun di dalam peperangan, walaupun di dalam perniagaan. Inilah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Baiklah, kita cukup sampai kat sini, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam keredaan Allah, ya, dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa agar kita ni dapat taufik dan hidayah, agar umat Islam di kampung kita, di Korea kita, dan umat Islam di mana-mana sekalipun, mereka dapat taufik dan hidayah, ya, yang jauh datang, yang tak mau datang nama Allah, mereka dilembutkan hati mereka, diterangkan hati mereka. Sama-sama kita berdoa untuk mereka, termasuklah untuk ahli keluarga kita. Rabbana hab lana minas solihin. Tuan-tuan, jangan kita biarkan mereka, nanti kita akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebelum tutup, tuan-tuan, aku dah buatkan sedikit kijang. Sedikit kijang ni dalam hadis ada daripada Imam Bukhari, siapa suka hidu kasih kijang ni, hidu sedut kuat-kuat, dia mencerdikkan akal, menghilangkan darah gemuruh, dia ada orang berani, ya, dan dia menguatkan pernafasan, dan ada sakit lelah, membaikkan penyakit lelah, menguatkan jantung, menguatkan paru-paru. Banyak kelebihan kasih kijang. Kalau tuan-tuan badan-badan sakit, ya, sendi-sendi sakit, tagur dalam air 5-6 titik, satu baldi buat mandi, atau selalu hidu dia menguatkan sendi-sendi. Kalau ikutkan aku penat, tuan-tuan, ya, daripada Pening nak balik Selangor, nanti Selangor nak pergi ke Seremban ceramah, balik Seremban nak ceramah di Pulau Pinang balik, nak cabut ke Maman balik, naik Terengganu, tuan-tuan, ya, selalu menghidupkan sedikit yang dia menguatkan dalaman, dia menguatkan roh. Kalau anak pula belajar, tuan-tuan bagi dia hidu. Bagi dia hidu, dia menguatkan roh dia, menguatkan hafalan dia, dan ingatan dia kuat. Ini kelebihan kasih kijang. Kalau dalam rumah, tuan-tuan tahu dalam air spray, dia menghindarkan binatang berbisa, termasuklah cicak. Buat cicak ni tunggangan jin. Kalau dalam rumah banyak cicak, spray. Dia tak suka bau ni. Kelebihan kasih kijang. Dan siapa suka menghidu dan suka sapu dekat badan, menghindar sihir dan santau. Ya, ada kat luar, tentu boleh ambil lah. Sama juga buat mata ruqyah air zam-zam. Dan dia baca surah Al-Fatihah Sahih Bukhari, dan ayat-ayat mata, ayat-ayat ruqyah. Boleh titik dekat mata, siapa dah berjauh dah mendekat ke orang dapat operation ke, boleh titik. Bukan untuk mata, dalam hidung boleh, dalam telinga boleh, untuk pengobatan resdung, untuk pengobatan dalam telinga, ya. Kalau sakit lidah, titik atas lidah. Kalau gatal-gatal sapu, titik dia mana tempat yang gatal. Air zam-zam adalah ubat, tuan-tuan. Aku umur dah 50 tahun. Ya, boleh baca kitab halus-halus lagi macam ni, boleh baca. Nampak lagi, inilah amalan titik air zam-zam. Nabi bagi tahu dah, air zam-zam adalah ubat. Nabi dah masukkan ayat-ayat ruqyah dalamnya, tapi bila titik dia pedih. Pedih kenapa? Sebab dia ayat Quran, tuan-tuan, ya. Dah ada madu lebah, ada habatus sauda. Habatus sauda yang tak makan. Habatus sauda ni yang tak makan. Buka sejarah pada zaman Firaun. Firaun ni amalannya, umurnya panjang, badannya sihat. Padahal Firaun ni kafir. Firaun ni melanggar perintah Allah. Tapi dia tahu kelebihan habatus sauda. Dia makan habatus sauda sampai dia tak bagi rakyatnya makan habatus sauda, tuan-tuan. Dalam hadis sebab apa? Kata Nabi apa? Habatus sauda adalah ubat segala penyakit, termasuklah penyakit Covid. Ada orang kena Covid, dah ramai kena Covid, dia orang beramal dengan habatus sauda, alhamdulillah. Allah baikkan penyakit Covidnya, Allah baikkan pernafasannya. Ni kelebihan habatus sauda, tuan-tuan, ya. Ada kat luar tu boleh ambil semua satu, ya. Ada madu lebah pun ada, tapi dah ambil bayar, itu je. Jangan ambil belah, aku kerja orang, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita tutup
Belum tutup minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, hadis ada silap, ayat Quran ada silap, hukum-hukum ada tersasar. Minta maaf banyak-banyak sebab kita ni bukannya Nabi, kita bukan maksum. Kita ada buat salah, tuan-tuan ya. Lepas tu kita ni pendosa, kita ni banyak salah. Tapi kena ingatlah, walaupun kita ni dah ada salah, dah buat salah, janganlah tak minta maaf dengan Allah. Macam isteri lah, dah tahu buat salah dengan suami, minta maaf lah dengan suami. Macam anak lah, dah tahu buat salah dengan mak bapak, minta maaf lah dengan mak bapak, dengan mak ayah. Yang pelik kita ni dah buat salah dengan Allah, dah melanggar perintah Allah. Rezeki Allah kita makan, air ni Allah punya, kita minum, tuan-tuan ya. Laksa, nasi kandak kita makan, Allah punya, semua Allah punya. Tapi kita masih melanggar perintah Allah, kita minta ampunan dengan Allah, tuan-tuan. Bila kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.